أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Timbalan Pengarah Majlis CFS UM Kampus Gambang, Ustaz Muhammad Hanif Al-Qurni. Yang dimuliakan para sahabat saya di kalangan para imam, Ustaz Muhammad Sharif, Ustaz Hafizuddin, Serta Ustaz Mahfuz, serta ahli-ahli jadual kuasa Majlis CFS UM Kampus Gambang, serta yang dimuliakan para pensyarah, para pentadbir, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah yang ketujuh, kuliah Sirah Nabawiyah yang berpandukan kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala an. Muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah kita telah lepas, kita telah membincangkan serta membicarakan berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW telah bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Jarjis, ataupun yang lebih kita kenali dengan nama ataupun nama panggilan Pendeta Buhaira, yang mana Pendeta Buhaira tersebut telah melihat beberapa keajaiban ataupun tanda-tanda kenabian yang wujud pada diri Rasulullah SAW. Antaranya ialah bila mana dia melihat akan batu-batu serta pohon-pohon ataupun pokok-pokok tunduk sujud tak kala mana Nabi berjalan. Dan Pendeta Buhaira juga telah memperlihatkan akan tanda kenabian yang disebut sebagai Khataman Nubuwah, penutup bagi segala Nabi, yang merupakan lebihan daging yang tumbuh di belakang bahu kiri Nabi SAW, yang mana ianya berbentuk seperti sebiji buah apple, ataupun dalam setengah-setengah riwayat menyebut seumpama macam bentuk telur burung merpati. Maka itu adalah dalam konteks ketika mana Nabi dalam perjalanan menuju ke bumi Syam, yakni beliau singgah di Basrah, dan juga bertemu dengan Pendeta Buhaira di usia baginda lebih kurang 12 tahun. Dan kemudian juga kita telah membincangkan serta membicarakan berkenaan dengan perlibatan Nabi di dalam peperangan Al-Fujjar, Harbul Fujjar, yang mana peperangan tersebut telah melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama ialah pihak gabungan kabilah Quraisy yang bergabung dengan kabilah Kinanah, dan satu lagi ialah pihak kabilah Qais Ailan, yang mana Nabi turut serta dengan membantu pakcik-pakcik Nabi dengan memberikan anak-anak panah untuk dipanah akan musuh-musuh bagi pihak Quraisy serta pihak kabilah Bani Kinanah. Dan kemudiannya juga Nabi juga telah menyaksikan termeterainya perjanjian yang disebut sebagai Hilful Fudul, yakni perjanjian Al-Fudul, perjanjian yang menuntut akan keadilan sejagat, yakni bila mana-mana orang, mana-mana pihak, mana-mana kabilah yang ditindas di bumi Makkah Al-Mukarramah, maka pihak Quraisy mesti bantu, mesti menegakkan keadilan. Maka Nabi memuji akan perjanjian tersebut bila mana Nabi telah dilantik sebagai seorang Nabi dan juga sebagai seorang Rasul. Dan perjanjian tersebut ianya berlaku ataupun termeterai disebabkan seorang lelaki daripada Zubaid, daripada Yaman, yang mana dia ni datang ke bumi Makkah Al-Mukarramah untuk berniaga, untuk melakukan urus niaga, jual beli. Dan seseorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dia nilai yang membeli barang-barang tersebut, tetapi barang-barang tersebut tak dibayar akan nilainya, sehinggalah pemuda daripada Zubaid tersebut mengadu bila mana dia rasa dirinya teraniaya,
ataupun dizalimi oleh Al-As tadi. Maka disebabkan hal tersebut, maka termeterailah satu perjanjian yang menuntut keadilan sejagat. Dan kemudian juga kita telah membincangkan serta membicarakan berkenaan dengan kehidupan Nabi di zaman awal-awal, ketika zaman Nabi muda, zaman Nabi remaja, yang mana Nabi ni tiada pekerjaan yang tetap. Paling kurang pun Nabi mungkin mengambil upah beberapa qirat. Dan disebut juga dalam kitab ini bahawasanya Nabi telah menerima tawaran daripada seorang usahawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha untuk memperniagakan, untuk memperdagangkan serta membawa barang-barang perniagaan milik Khadijah ke bumi Syam untuk diniagakan. Dan baginda telah ditemani oleh seorang khadam, seorang pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Dan bila mana pulangnya Nabi daripada bumi Syam, maka Khadijah ini telah diceritakan oleh pembantunya yang bernama Maisarah itu akan keluhuran serta ketinggian budi pekerti serta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan dia tertawan hati. Maka dia pun berniat memasang angan-angan untuk mempersuamikan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal tersebut diceritakan kepada kaum baiknya yang bernama Nafisah. Maka Nafisah inilah yang menjadi orang tengah. Dialah yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun terima akan lamaran tersebut. Maka Nabi pun menceritakan pula kepada pakcik-pakcik Nabi supaya mereka melamar Khadijah bagi pihak Nabi. Maka pakcik-pakciknya pun bersetuju, dan pakcik-pakcik Nabi pula bertemu pula dengan pakcik-pakcik Khadijah, yang mana kedua-dua ni dah tak ada mak ayah. Maka pakcik-pakcik lah yang menjadi wali ataupun yang menjadi wakil dalam konteks majlis walimatul urus tersebut. Dan mas kahwin bagi Nabi kepada Khadijah ialah sebanyak ataupun bernilai 20 ekor unta. Yang ni 20 ekor unta lah. Dan usia Khadijah ketika mana berkahwin dengan Nabi SAW ialah 40 tahun. Yang ni yang disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Walaupun ianya menjadi khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan usia sebenar Khadijah, namun yang disebut kat sini ialah 40 tahun. Walaupun beliau berusia 40 tahun, tetapi beliau dianggap sebagai sebaik-baik wanita di kalangan Bani Quraisy pada zaman tersebut. Sebelum itu, ibu Nabi Aminah yang dianggap sebagai sebaik-baik wanita. Namun ketika mana tibanya zaman Khadijah ini, maka dialah yang dianggap sebagai sebaik-baik wanita. Dari segi apa? Dari segi rupa parasnya, dari segi peribadinya, dari segi silsilah keturunannya. Beliaulah yang dianggap sebagai semulia-mulia wanita. Sehingga menyebabkan ramai sebenarnya pemuka-pemuka Quraisy yang ingin memperisterikan Khadijah. Namun kesemua lamaran tersebut ditolak dengan baik. Tetapi bila mana tibanya Nabi SAW, maka aura Nabi ni memang tak dapat lagi nak ditolak. Maka berkahwinlah kedua-dua mempelai tersebut. Dan beliaulah merupakan isteri Nabi yang pertama. Dan Nabi tidak pernah memperduakan Khadijah. Nabi tidak pernah berkahwin dengan mana-mana wanita sepanjang Khadijah hidup. Ini adalah fakta yang penting. Ramai orang lelaki kat luar sana yang selalu memasang angan-angan untuk mengikuti sunnah Nabi dan untuk berpoligami dan untuk berkahwin, menambah cawangan. Disebabkan sunnah Nabi itu adalah berkahwin ramai. Ini bagi umat Islam adalah 4 orang lah. Tetapi dia terlupa satu fakta, yang mana Nabi tidak pernah memperduakan Khadijah. Nabi setia dengan yang satu, dengan isteri yang pertama ini, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Dan melalui Khadijah lah, melalui perkahwinan dengan Khadijah lah, Nabi memperolehi zuriat. Dan kesemua anak-anak Nabi ini lahir melalui perkongsian hidup bersama dengan Khadijah, kecuali seorang anak. Anak Nabi yang bernama Ibrahim ini, Nabi dapati melalui perkahwinan baginda bersama dengan Maryah Al-Qibtiyah yang berlangsung dekat bumi Madinatul Munawwarah. Namun Ibrahim ini dia meninggal dunia ketika usia muda, ketika usia kecil.
Sehingga disebut dalam hadis, Nabi ni sedih, Nabi menangis, teresak-esak ketika mana kematian anaknya yang bernama Ibrahim itu. Dan anak-anak Nabi yang didapati serta yang diperolehi melalui Khadijah ialah yang pertama ialah Qasim. Maka Nabi ni bergelar sebagai Abu Al-Qasim, bapa kepada Qasim. Namun Qasim ini turut sama juga meninggal dunia di usia yang muda, di usia kanak-kanak lah. Dan yang kedua ialah anak Nabi yang seterusnya ialah bernama Zainab. Anak perempuan pertama Nabi yang ini bernama Zainab. Yang mana Zainab ini kalau kita imbas dalam konteks sirah, dalam konteks sejarahnya, kisah cinta Zainab bersama suaminya, yang mana mereka menghadapi pelbagai cabaran, dugaan. Yang ni Zainab ini dia berkahwin dengan seorang pemuda bernama Abu Al-As bin Rabi'. Yang mana perkahwinan tersebut ianya berlangsung sebelum Nabi diutuskan sebagai seorang rasul. Maknanya tak ada larangan lagi masa tu perkahwinan antara seorang mukmin dan juga seorang musyrik. Dan bila mana Nabi telah menerima wahyu, dilatih sebagai seorang rasul, maka Zainab ini masih kekal bersama dengan Abu Al-As. Dan dalam masa yang sama juga dia turut memeluk agama Islam. Sebab itulah adalah agama yang dibawa, yang didakwah oleh bapanya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suaminya itu pada zaman tersebut kekal dengan agama yang dia warisi daripada datuk nenek moyang dia lah. Tetapi ianya kekal, maknanya tak ada bercerai lah pada waktu tersebut. Sebab tak ada lagi larangan antara perkahwinan seorang mukmin dan juga seorang musyrik. Maka bila mana tiba zaman Nabi berhijrah ke bumi Yathrib ataupun ke bumi Madinatul Munawwarah, maka Zainab ni dia tak dapat nak turut serta lah bersama dengan Nabi, bersama dengan orang-orang Islam yang lain, sebab dia setia bersama suaminya. Walaupun dia telah beragama Islam, namun dia menghormati suaminya. Maka dia kekal berada dekat bumi Makkah Al-Mukarramah. Sehinggalah berlakunya peperangan Badar, peperangan Badar Al-Kubra. Maka ketika mana tentera-tentera musyrikin Mekah ditimpa kekalahan, maka terdapat juga banduan ataupun tawanan perang yang ditawan oleh tentera muslimin. Maka antara banduan ataupun tawanan perang tersebut ialah suami kepada Zainab, yakni Abu Al-As bin Rabi'. Maka Nabi telah membuat keputusan setelah mana Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, yang mana diminta tebusan ataupun wang tebusan daripada ahli keluarga mereka dekat Mekah. Maknanya setiap banduan ataupun tawanan perang tersebut mestilah ditebus dengan sesuatu yang bernilai, dinar emas ataupun dirham perak ataupun apa jugalah barang yang dianggap sebagai bernilai. Maka Zainab ini dia ingin menebus suaminya itu. Maka dia pun telah menghantar wakil dan dia telah memberikan satu kalung yang mana ia merupakan pemberian daripada bondanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka bila mana wakil tersebut sampai ke bumi Madinah, maka bila mana kalung tersebut sampai ke penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sayu. Sebab Nabi teringat Khadijah ketika waktu tersebut. Sebab dia tahu yang mana kalung tersebut merupakan milik Khadijah yang diberikan kepada Zainab. Maka Nabi pun meminta izin kepada para sahabatnya untuk tidak mengambil akan kalung tersebut. Malah diminta supaya dipulangkan kepada Zainab. Tetapi dia bersetuju untuk membebaskan Abu Al-As ke bumi Makkah Al-Mukarramah dengan syarat yang ketat. Yang mana Nabi kata, Nabi suruh Abu Al-As ni pulangkan Zainab ke pangkuan dia, suruh dia berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Maka Abu Al-As ni pun bersetujulah. Dia pun bersetuju, dia pun balik ke Makkah. Lalu dia hantar wakil untuk menemani Zainab menuju ke bumi Yathrib, ke bumi Madinatul Munawwarah. Dan alhamdulillah, tak lama kemudiannya, tak tahulah berapa lama, yang mana akhirnya Abu Al-As ni pun
turut sama berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah, dan dia telah memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah menyatukan kembali Zainab dan juga suaminya itu, yakni Abu Al-As bin Rabi'. Maka ini adalah kisah yang menarik bagi anak Nabi yang bernama Zainab. Dan hasil perkongsian hidup antara Zainab dan juga Abu Al-As bin Rabi', mereka memperolehi 2 orang anak yang bernama Umamah dan juga Ali. Dan seterusnya, anak Nabi yang ketiga ialah bernama Ruqayyah. Yang mana Ruqayyah ni Nabi jodohkan beliau dengan sahabat Nabi yang bernama Uthman ibn Affan, Khalifah Amirul Mukminin yang ketiga. Yang mana hasil perkongsian hidup mereka, Allah telah kurniakan seorang anak yang bernama Abdullah. Namun Abdullah ini meninggal dunia di usia yang muda. Di usia beliau 6 tahun. Dan kalau kita imbas dari segi sirah ataupun sejarahnya, Uthman ibn Affan dan juga Ruqayyah ini, mereka pernah berhijrah untuk sementara waktu ke bumi Habasyah. Ketika mana umat Islam terus ditindas, diseksa oleh kafir Quraisy, maka sebahagian ataupun segolongan daripada umat Islam ini, Nabi perintahkan untuk pergi berhijrah ke bumi Habasyah. Di mana kat bumi Habasyah ni terdapat seorang raja yang beragama Nasrani ataupun Kristian zaman sekarang ni, yang mana dia ni adalah seorang yang adil, Raja Najasyi. Dan Ruqayyah ini Allah jemput dia lebih awal daripada Nabi, dan dia pun meninggal dunia. Seterusnya ialah anak Nabi yang keempat bernama Ummu Kalthum. Yang mana Ummu Kalthum ini Nabi jodohkan beliau dengan sahabat Nabi yang bernama Uthman ibn Affan juga. Ini bermakna selepas Ruqayyah dah meninggal dunia, maka Nabi jodohkan Ummu Kalthum ini dengan Uthman ibn Affan. Maka untung Uthman, tuan-tuan. Disebabkan apa? Disebabkan dia ni Nabi jodohkan beliau dengan 2 orang anak Nabi. Maka sebab itulah Uthman ini bergelar sebagai Zu An-Nurain, pemilik kepada 2 cahaya, kan. Ini adalah istimewanya Uthman ibn Affan. Dan kemudian anak Nabi seterusnya ialah yang bernama Fatimah, ataupun lebih kita kenali dengan nama Fatimatul Zahra. Fatimatul Zahra, yang mana ia merupakan anak kesayangan Nabi lah. Kita boleh anggap sebagai anak kesayangan Nabi. Yang mana Fatimah ni dia dijodohkan oleh Nabi dengan sepupu Nabi, yang merupakan Amirul Mukminin, Khalifah yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 4 orang anak, yakni Hasan, Husain, Zainab dan juga Ummu Kalthum. Itu adalah 4 orang anak bagi Ali dan juga Fatimah. Dan anak Nabi yang terakhir ialah bernama Abdullah. Yang mana Abdullah ini bergelar sebagai At-Tahir ataupun At-Tayyib. Dan beliau juga meninggal di usia yang sangat muda. Kalau kita imbas, kalau kita perhatikan, kesemua anak lelaki Nabi ni meninggal di usia yang muda. Kanak-kanak, bayi lagi dah meninggal dah. Dan apakah hikmahnya kita rasa? Kenapa Allah tak biarkan anak-anak lelaki Nabi ni dibiarkan membesar, sekaligus dapat membantu Nabi untuk menyampaikan dakwah risalah nubuwah? Tetapi kenapa Allah mengambil nyawa anak-anak lelaki Nabi ni lebih awal? Ada hikmahnya. Antaranya ialah supaya orang ramai tidak mengangkat anak-anak lelaki Nabi ni sebagai seorang Nabi pula, sebagai seorang Rasul pula, berganti kepada Nabi Muhammad SAW. Ialah dia anak Nabi, kita lantik dia sebagai Nabi pula. Maka ni tidak boleh lah, tak boleh berlaku. Maka disebabkan hal tersebut, maka Allah mengambil nyawa anak-anak lelaki Nabi ni lebih awal, berbanding dengan anak-anak perempuan Nabi SAW. Dan anak-anak perempuan Nabi ni, kesemua anak-anak perempuan Nabi ni sempat dengan kebangkitan Nabi sebagai seorang Rasul. Maknanya bila mana Nabi terima wahyu yang pertama di Gua Hira, kesemua anak-anak Nabi ni memang sempat hidup lah. Sempat hidup, dan juga kesemuanya turut memeluk agama Islam. Dan kesemuanya juga turut berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah. Yang mana Zainab ini dia lambat sikit lah. Zainab dia berhijrah lambat sikit, disebabkan hal yang saya sebutkan tadi. Dan kesemua anak-anak Nabi ni, dari segi faktanya, mereka ni meninggal
semasa hayat Nabi SAW, kecuali Fatimah. Yang mana Fatimah ni dia meninggal lebih kurang 6 bulan. 6 bulan selepas kewafatan Nabi SAW, bahawa Fatimah meninggal. Cuba kita bayangkan dalam konteks psikologi Nabi, dalam konteks ialah mental ataupun emosi Nabi. Bila mana Nabi ni sebagai seorang Rasul, Nabi ni ada tanggungjawab yang berat dan untuk menyampaikan risalah nubuwah kepada orang ramai, kepada kaum Quraisy terutamanya sekali. Tiba-tiba Allah menguji Nabi dengan mengambil nyawa anak-anaknya semasa hayat Nabi. Kalau kita pada hari ni lah, anak kita meninggal, kita rasa sedih. Mau berapa lama kita berkabung, tak keluar rumah, PKP apa semua ni kan, kita akan rasa sedih. Tetapi Nabi ni Allah memberikan dia kekuatan, kekuatan dari segi mental, kekuatan dari segi spiritual, dari segi psikologi, maka itulah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita pergi ke topik yang baru, yakni bina'ul Ka'bah wa qadhiyatul tahkim, yakni pembinaan semula Ka'bah dan juga permasalahan at-tahkim. Di usia Nabi 35 tahun, maka orang-orang Quraisy ini telah bertindak untuk mendirikan kembali Baitullah Al-Ka'bah. Sebab apa? Disebabkan berlakunya sedikit runtuhan dekat bangunan Kaabah. Kaabah yang dibina pada asalnya oleh Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Allah Ismail AS, ianya tidak berbumbung. Itu adalah kedudukan ataupun struktur asal bagi bangunan Baitullah Al-Kaabah. Ianya memang tak ada bumbung. Maka disebabkan tak ada bumbung, orang-orang Quraisy ni pula, mereka ni pula meletakkan barang-barang yang berharga dekat dalam Kaabah. Antaranya ialah mereka meletakkan patung-patung ataupun berhala-berhala yang mereka sembah ni, patung-patung yang dibuat daripada emas. Mereka letak kat dalam Baitullah Al-Kaabah, sehingga menyebabkan kecurian. Mana orang ramai ada yang penjenayah-penjenayah lah, perompak-perompak, pencuri-pencuri ni, mereka ni panjat bumbung Kaabah tu untuk mengambil akan berhala-berhala yang berharga itu. Maka ini yang berlaku ketika zaman masyarakat Arab Jahiliyah. Dan Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Allah Ismail ini, ia sebenarnya terlalu usang. Cuba kita bayangkan zaman Nabi Allah Ibrahim. Ini bukan zaman Nabi Allah Isa, tetapi zaman Nabi Allah Ibrahim serta zaman Nabi Allah Ismail telah terbinanya Baitullah Al-Kaabah. Dan ia kekal sehingga ke zaman Nabi SAW. Sangat-sangat usang, sangat-sangat lama dari segi struktur bangunannya lah. Maka dijadikan cerita lebih kurang 5 tahun sebelum Nabi ni diutus menjadi Rasul, sebuah satu banjir besar telah berlaku dekat Makkah Al-Mukarramah, yang mana ianya memasuki sampai ke dalam Masjidil Haram, hingga menyebabkan berlaku sedikit kerosakan, keruntuhan pada struktur bangunan Baitullah Al-Kaabah. Maka demi menjaga keutuhan serta kekukuhan bangunan Baitullah Al-Kaabah ini, maka orang-orang Quraisy mereka bersetuju untuk membina semula Kaabah. Maka bila mana nak bina semula Kaabah ni, sama ada suka ataupun tidak, nak tak nak, mereka terpaksa meruntuhkan sedikit beberapa struktur bangunan Baitullah Al-Kaabah. Ialah supaya apa? Supaya batu-batu yang disusun itu kemas. Ini adalah sebabnya kenapa mereka perlu meruntuhkan sebahagian daripada bangunan asal Baitullah Al-Kaabah. Namun orang-orang Quraisy ni, mereka sebenarnya tak berani nak meruntuhkan Baitullah Al-Kaabah. Sebab apa? Sebab mereka takut ditimpa bala bencana. Mereka takut ditimpa malapetaka. Dan mereka tahu yang mereka ni ada banyak dosa, yang mereka ni ada banyak kesalahan lah. Maka tunggu, tak ada seorang pun yang berani nak meruntuhkan struktur asal bangunan Baitullah Al-Kaabah. Sehinggalah muncullah seseorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia ni ki otai Mekah lah. Bab nak menyeksa, bab nak mengazab orang-orang muslimin. Ni Al-Walid ni, dia memang cukup otai. Maka dialah orang yang pertama yang memulakan proses meruntuhkan struktur asal
bangunan Baitullah Al-Kaabah. Maka bila mana orang ramai melihat Al-Walid ini tak kena, tak dikenakan apa-apa bencana ataupun malapetaka, barulah orang ramai berani untuk meruntuhkan struktur asal bangunan Baitullah Al-Kaabah. Dan kerja-kerja pembinaan Baitullah Al-Kaabah ini ianya dikawal selia, supervised oleh siapa? Oleh seorang arkitek Rom, arkitek yang berbangsa Rom yang bernama Bakum. Dia ni merupakan pakar dalam konteks seni bina. Maka dia inilah yang mengatur, yang menjusun supaya orang-orang Quraisy ini buat kerja yang dikehendaki olehnya, supaya Baitullah Al-Kaabah ni dapat didirikan mengikut bentuk ataupun strukturnya yang asal. Dan bila mana mereka nak meletakkan kembali batu yang dinamakan sebagai Hajarul Aswad, batu hitam yang turun daripada langit, maka bila mana bab nak meletakkan batu tersebut, maka timbul perselisihan pula, timbul kekhilafan pula, timbul perdebatan, siapakah orang yang paling layak, siapakah golongan ataupun kabilah yang paling layak untuk meletakkan batu tersebut dekat tempat asalnya. Sehingga dikatakan mereka ni bergaduh sampai hari yang keempat, hari yang kelima, berturut-turut, masing-masing mendakwa kabilah masing-masing lebih berhak untuk meletakkan batu tersebut dekat tempat asalnya. Maka buntulah mereka ni lah. Dan dikatakan pula perbelahan tersebut hampir mencetus ke arah pertumpahan darah, ke arah peperangan. Maka kemudiannya muncul seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dinilah yang menceritakan supaya apa? Supaya orang yang pertama yang memasuki ke Masjidil Haram pada esok paginya di waktu subuh, maka orang tersebutlah yang akan dipanggil ataupun yang akan dilantik sebagai seorang hakim, sebagai seorang yang akan membuat keputusan siapakah golongan yang paling layak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut. Maka tunggu punya tunggu, ditandaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang pertama yang memasuki pintu Masjidil Haram ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana orang-orang Quraisy melihat gerangan orang yang masuk ke dalam pintu Masjidil Haram itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sangat happy, mereka sangat gembira. Mereka mengatakan hadzal amin radinahu fahadha Muhammad. Ini adalah kata orang-orang Quraisy. Inilah dia Al-Amin, kami redha kepadanya, dan inilah Muhammad kami. Kata orang-orang Quraisy. Mereka menggelar Nabi sebagai Al-Amin, disebabkan Nabi ini tidak pernah menipu, tidak pernah berdusta. Sejak daripada kecil sampailah Nabi dewasa, sehingga Nabi wafat, Nabi memang tidak pernah menipu, Nabi tidak pernah berdusta. Sehingga kan orang-orang Quraisy ni panggil Nabi sebagai Al-Amin. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini orang panggil apa? Macam-macam gelaran. Si capang, si sepet, si mulut laser, mulut becok dan sebagainya. Tetapi tidak bagi Nabi. Nabi, masyarakat panggil dia sebagai Al-Amin, yang ini orang yang boleh dipercayai. Maka mereka pun panggil Nabi lah, panggil Nabi ke satu sudut, dan mereka menceritakan pada Nabi berkenaan dengan hal yang mereka hadapi, situasi yang mereka hadapi. Yang ini mereka tak dapat buat keputusan siapakah yang paling layak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut di tempat asalnya. Maka apakah keputusan Nabi? Nabi minta kepada mereka supaya diberikan akan sehelai kain. Mungkin kain serban ke, wallahu alam. Tapi kain lah. Lalu dibentangkan kain tersebut dan diletakkan batu Hajarul Aswad tersebut dekat tengah-tengah kain tersebut. Lalu setiap kabilah yang utama memegang angkat setiap penjuru akan kain tersebut. Dan masing-masing bangun, dan kemudian masing-masing bawa perlahan menuju ke tempat asal bagi diletakkan batu Hajarul Aswad tersebut. Maka bila sampai ke tempat tersebut, Nabi sendiri dengan menggunakan tangan Nabi yang mulia ni, Nabi sendiri yang meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut dekat tempat asalnya. Maka hal tersebut kesemuanya dipersetujui oleh
masyarakat Arab Quraisy. Seorang pun tak bantah. Masing-masing puas hati, masing-masing rasa menang, masing-masing rasa permintaan mereka, kehendak mereka ni dipenuhi oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dimaksudkan dengan qadhiyatut tahkim, yakni permasalahan at-tahkim. Dan kemudiannya kita masuk ke topik yang baharu, yakni as-siratul ijmaliyah qabla an-nubuwah, yakni sejarah ringkas sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta yang pertama yang disebutkan sini ialah Nabi ni, beliau baginda ni bergelar sebagai ummi. Dan ummi ni bermaksud, dalam bahasa Arab ia bermaksud la yaqra wa la yaktub. Dia yang tidak tahu membaca dan dia yang tidak tahu menulis. Senang cerita, Nabi ni dia tidak pernah pergi ataupun dia tidak pernah mendapat sebarang pendidikan formal. Nabi ni adalah seorang yang tidak pernah pergi ke ma'had, tidak pernah pergi ke madrasah. Maka sebab itulah Nabi ni bergelar sebagai ummi. Ini yang Allah sebutkan dalam Quran berkaitan dengan perkataan ummi. Dan Nabi juga tidak pernah meminum arak, tidak pernah memakan daging sembelihan haiwan yang dikhususkan untuk berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Arab Quraisy. Dan Nabi juga tidak pernah menyertai mana-mana perayaan-perayaan yang melibatkan berhala, dan baginda sangat membenci akan perbuatan penyembahan-penyembahan akan berhala yang disembah oleh masyarakat Arab Quraisy. Berhala Hubal, berhala Al-Lat, berhala Al-Uzza dan sebagainya. Maka ia sangat dibenci oleh Nabi SAW sebagai seorang pencinta akan kebenaran, pencinta kepada hakikat kebenaran tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini pun sama juga sebenarnya. Kita menghadapi banyak berhala sebenarnya di sekeliling kita. Contohnya kita boleh anggap kita punya handphone contohnya. Kita punya handphone sebagai contoh juga adalah satu berhala. Kenapa berhala? Disebabkan kadang-kadang kita ni terlalu banyak menghabiskan masa bersama dengan kita punya handphone. Ini adalah kita punya berhala sebenarnya. Walaupun kita tak sembah secara langsung, tetapi hakikatnya kadang-kadang kita ni terlalu fokus, terlalu banyak menghabiskan masa dengan kita punya smartphone ataupun kita punya telefon pintar kita. Di situlah kita merujuk kitab Facebook, di situlah kita merujuk kitab Instagram, kita buka kitab WhatsApp yang ada banyak surah, kita rujuk kitab Telegram, kita buka kitab TikTok untuk bergelak ketawa, tengok macam-macam video. Maka ini yang berlaku pada hari inilah. Malah saya berani cakap, kebanyakan orang Islam ni, bila mana dia bangun waktu pagi, benda pertama yang dilihat ialah berhala ini. Ini adalah benda yang pertama yang dilihat. Sama ada tengok jam ke ataupun tengok mesej WhatsApp ke, maka itulah berhala yang pertama yang dilihat. Bila mana dia bangun daripada tidur. Malah kita boleh anggap benda ni lah, berhala ni lah yang kita selalu rujuk. Kalau kita buat comparison, perbandingan antara smartphone yang kita miliki dengan kitab Allah Al-Quran, yang mana satu merupakan yang kita banyak habiskan masa bersama. Ini adalah kata muhasabah lah. Kalau kita tengok, kalau kita kira betul-betul, kita punya smartphone lebih banyak bersama dengan kita berbanding dengan kalamullah, berbanding dengan kitab Allah Al-Quran. Maka ini adalah satu muhasabah untuk kita sebenarnya, untuk supaya kita bersama-sama untuk menghabiskan masa menumpukan perhatian kepada ibadah yang sebenar, kepada kitab Allah yang Al-Quran, berbanding dengan kita punya berhala yang bernama smartphone ataupun telefon pintar ini. Maka ini adalah antara fitnah akhir zaman lah. Namun saya tak nafikan, yang mana smartphone, telefon pintar, ia sebenarnya ada banyak faedahnya kalau kita manfaatkan betul-betul. Ia boleh menjadi medium sebagai satu bentuk dakwah, dalam konteks kita memberikan tazkirah, peringatan, inzar, di kalangan kawan-kawan kita. Tetapi andai kata kita menyalahgunakan smartphone, maka ia menjadi satu bentuk bencana kepada kita, sebagai satu bentuk fitnah kepada kita. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Maka Isyak pun dah masuk 8.30, gambar masuk pukul 8.29. Maka kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar.